Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Kita masuk kepada fasa yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Kata penulis, pengertian tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana yang dimaklumi, tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah terbahagi kepada tiga. Inilah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tidak sebagaimana dakwaan ahli bid'ah bahawa i'tiqad ini merupakan i'tiqad yang sesat. Mereka memusuhi tauhid yang tiga, bahkan mentahmah dan mencercanya. Orang yang seperti ini bukanlah daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mereka beriktikad dengan iktikad tauhid yang tiga ini. Kerana apa? Kerana tauhid yang tiga ini, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum daripada ini, ianya merupakan apa yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran dan apa yang Nabi nyatakan di dalam hadis baginda. Tak mungkin apa yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis ianya boleh dianggap sebagai sesat. Hanya orang yang jahil tentangnya ataupun orang yang mengikut hawa nafsu, mereka memusuhi tauhid ini. Ahli sunnah wal jamaah mereka beriman dengan ketiga-tiga tauhid ini. Nanti akan disebutkan hujah dan dalil berkaitan dengan ketiga-tiga tauhid ini. Antum semua kena faham betul-betul. Kita ni hidup di akhir zaman, yang mana fitnah semakin hari semakin dahsyat, sehingga ia merosakkan akidah manusia. Sehingga kan manusia menyimpang daripada apa yang dipegang oleh generasi salafus salih. Bukan dalam masalah ibadat sahaja, bahkan di dalam masalah akidah manusia menyimpang. Kenapa ini terjadi? Ianya terjadi kerana jauhnya manusia daripada petunjuk Al-Quran dan hadis. Manusia lebih suka mengikut apa yang dikatakan oleh ustaz-ustaz daripada mereka bersungguh-sungguh belajar tentang agama ini, mencari kebenaran. Takkan ustaz tak tahu dia ada kelulusan di dalam bidang agama. Aku ikut sahajalah apa yang dikatakan oleh dia. Memang betul manusia memerlukan kepada guru. Akan tetapi guru yang menunjukkan kepada kebenaran, mereka merupakan orang yang menghubungkan anak murid mereka dengan dalil, menghubungkan anak murid mereka dengan pegangan salafus salih. Itulah guru yang sebenar. Mereka tak jadikan masyarakat berpegang tanpa masyarakat tahu apakah hujah bagi pegangan mereka. Mereka tak jadikan masyarakat membenci sesuatu pegangan tanpa ada hujah dan dalil, sekadar dengan momok-momokkan ataupun caci maki. Itu bukan cara ahlul haq. Ahli sunnah mereka menegakkan kebenaran berdasarkan kepada hujah dan dalil, bukan dengan menanam kebencian di dalam diri hati manusia, bukan dengan fitnah dan juga ejekan cacian. Ahli sunnah mereka menerangkan kebenaran berpandukan kepada dalil Al-Quran dan hadis. Kita kena yakin
bahawa ketiga-tiga tauhid ini berlandaskan kepada dalil. Akan disebutkan di dalam kitab ini dalil-dalilnya. Kita boleh mentadabbur, menghayatinya. Maka dengan itu insya-Allah kita faham dan sedar bahawa i'tikad berkaitan dengan tauhid yang tiga ini bukanlah ia i'tikad yang sesat. Bahkan itulah i'tikad yang sebenar, yang menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, sebagaimana yang dimaklumi, tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah terbahagi kepada tiga, iaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan juga tauhid al-asma' was sifat. Pada bahagian ini akan dijelaskan maksud tauhid ar-rububiyah dan dalil-dalilnya. Semoga keterangan yang disampaikan akan menjadi pedoman buat orang yang mencari kebenaran. Makna Rabb dan ar-rububiyah. Kalimah Rabb banyak tak kita jumpa dalam Al-Quran? Banyak. Kalau betul kita membaca Al-Quran daripada awal lagi, kita dah jumpa. Daripada awal mushaf jumpa kalimah Rabb. Kemudian di pertengahannya berapa banyak Allah sebut kalimah Rabb, sehinggalah kepada penutup mushaf Allah sebut juga kalimah Rabb. Kalimah ini perlu kita faham apa maknanya, supaya taklah nanti kita menuduh bahawa orang yang beriktikad dengan iktikad yang dengan tauhid yang tiga ini tak dituduh sebagai orang yang mengikut pahaman Trinity orang Kristian. Manusia sebahagian mereka tak faham pun apa dia tauhid yang tiga. Kan tetapi bila dengar ada orang kata, oh ini sama macam akidah Trinity, pegangan Trinity orang Kristian, maka masyarakat pun takut. Tahu apa Trinity? Trinity tahu? Apa dia Trinity? Etika orang Kristian apa dia? Apa dia? Buka-buka. Lambang tiga mata tengah. Lambang apa tu? Apa dia Trinity yang sebenar yang dipegang oleh orang Kristian? Entah? Yesus, Roh Kudus. Trinity mengikut etika orang Kristian, unsur yang tiga yang memiliki ciri-ciri ketuhanan, iaitu Tuhan Bapa. Tuhan Bapa siapa pada mereka? Allah lah. Tuhan Anak siapa? Nabi Isa. Dan Roh Kudus siapa? Roh Kudus ni ada orang Kristian kata itu Jibril, dan ada kata ia adalah Maryam, mak kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi mereka mengatakan bahawa beriman dengan tauhid yang tiga ni seperti akidah Trinity. Sama, ringkasnya kita sebut, dahulu nanti akan dibincangkan. Kita sebut bahawa ini tak sama. Sebab mereka beriktikad dengan tiga perkara yang berlainan. Allah, Nabi Isa anak Tuhan, dan Ruhul Kudus. Ada tiga ataupun tidak? Tiga lah, betul tiga. Tapi tauhid yang tiga ini, ia menyatakan sifat-sifat bagi yang satu, iaitu Allah Azza wa Jalla. Mana ada sama? Sudah tentu tak ada persamaan. I'tikad kita hanya pada Allah. Dia saja yang berhak disembah.
Dia yang memiliki segala kesempurnaan, dan juga keagungan. Tiada yang setanding sama dengan Allah. Tiada yang berkongsi dengan Allah pada sifat-sifat tersebut. Mana ada persamaan? Mereka hanya menggunakan alasan yang seperti ini untuk menakut-nakutkan masyarakat. Nanti akan dibacakan bab yang khusus tentang syubhat ini. Yang pentingnya di sini kita nak faham apa makna Rabb dan apa yang dimaksudkan dengan Ar-Rububiyah. Kata penulis, kalimah Ar-Rububiyah daripada perkataan Rabb. Rububiyah itu daripada perkataan Rabb. Apabila kita membaca Al-Quran, maka akan ditemui banyak kali kalimah Rabb disebutkan di dalamnya. Mencukupi disebutkan 2 ayat di dalam surah pertama dan terakhir di dalam mushaf yang ada bersama kita, iaitu firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang ni penulis nak sebutkan 2 ayat saja, iaitu yang pertama sekali di dalam surah Al-Fatihah, yang kedua pada surah An-Nas. Surah yang pertama dan surah yang terakhir mengikut susunan mushaf. Apa yang Allah nyatakan di dalam surah Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian adalah milik Allah yang merupakan Rabb sekalian alam. Sekarang ada kalimah Rabb ataupun tidak? Ada. Jadi Allah merupakan Rabb bagi sekalian alam. Kemudian di dalam surah An-Nas Allah kata apa? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabb bagi manusia. Jadi Allah merupakan Rabb bagi manusia. Ada kalimah Rabb? Ada kalimah Rabb. Kalimah inilah yang perlu kita faham maknanya. Kata penulis, ingatlah bahawa Allah telah menyatakan pengertian Rabb di dalam Al-Quran sebagai peringatan buat manusia tentang kebesaran dan keagungannya. Allah ceritakan bagaimana sifat ciri-ciri Rabb itu di dalam Al-Quran. Banyak sangat yang Allah nyatakan tentang ciri-ciri Rabb ini. Apabila kita meneliti ayat-ayat tersebut, kita akan dapat memahami bahawa kalimah Rabb membawa maksud pencipta, penguasa dan pentadbir alam ini. Bila kita baca ayat-ayat ceritakan tentang Rabb ini, Allah ceritakan apa? Tentang kekuasaan dia. Dia yang mencipta apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang berkuasa ke atasnya. Dialah satu-satunya yang mentadbir apa yang ada di alam ini. Faham makna Rabb? Mana kita dapat bahawa Rabb itu membawa makna sedemikian? Allah kata dalam Quran, firman Allah, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang Allah sebut di dalam ayat ini? Allah kata, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Rabb kamu. Bagaimana yang dikatakan dengan Rabb itu? Allah kata apa? Allazi khalaqakum, iaitu dia yang mencipta kamu. Kamu kena beribadat kepada Allah kerana apa? Kerana Allah merupakan Rabb kamu, iaitu dia yang mencipta kamu. Ini yang dimaknakan dengan apa? Rabb itu pencipta. Allah yang mencipta kamu dan juga orang-orang yang sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Kemudian Allah beritahu lagi, Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Rabb ini lagi kata Allah, dia yang menjadikan buat kamu bumi terbentang
Bumi terbentang. Betul, bumi terbentang. Yalah, sebab itu boleh kita berjalan di atasnya, buat jalan raya, membina rumah di atasnya. Bumi ini terbentang luas. Kalau antum naik atas bukit, antum nampak bumi ini seperti hamparan, terbentang luas. Kemudian dan langit sebagai binaan. Kita nampak di atas kita langit. Ini merupakan satu binaan yang begitu besar dan juga kukuh, tak pernah retak. Kita tengok atap masjid kita, dah habis tercabut silingnya bila datangnya angin yang kuat. Langit pernah retak ataupun runtuh sebahagian daripadanya? Tak pernah. Ianya merupakan binaan yang amat kuat, amat kukuh, yang menunjukkan kebesaran penciptanya. Langit ini siapa yang menjadikannya, menciptanya? Allah Azza wa Jalla. Allah beritahu, Rabb inilah yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menurunkan daripada, kemudian Allah kata apa? Dan dia menurunkan daripada awan air hujan. Ini dimaksudkan dengan samak di situ ialah awan. Dia menurunkan daripada awan itu air hujan. Kemudian Allah kata apa? Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Lalu dia mengeluarkan daripada air hujan tersebut hasil tanaman sebagai rezeki buat kamu. Kalau tak ada air hujan, apa jadi? Rumput pun tak tumbuh, betul tak? Semakin menguning, kemudian tanah menjadi kering kontang. Rumput pun tak boleh nak tumbuh, tak ada air hujan. Pokok-pokok pun ada yang mati. Banyak yang mati. Ini menunjukkan apa? Kehidupan di atas muka bumi ini memerlukan kepada air. Kita kalau tak ada air macam mana? Tengok empangan tasuh kering, dah habis, resah gelisah dah. Tak ada air, kita tak boleh minum. Bila tak boleh minum, apa jadi? Kita akan mati. Semua hidupan di atas muka bumi ini akan mati kalau tidak mendapat air. Jadi siapa yang menurunkan air ini daripada awan, daripada langit ini tadi? Allah Azza wa Jalla. Allah beritahu dia yang melakukan perkara ini. Daripada air inilah maka pokok-pokok menghasilkan buah-buahan. Tanaman seperti padi, gandum, ianya menghasilkan makanan buat manusia. Allah jadikannya sebagai rezeki buat kamu. Jadi Allah beritahu, inilah Rabb kamu yang melakukan perkara ini. Jelas ataupun tidak? Rabb itu membawa makna apa? Pencipta, pentadbir, penguasa alam ini. Dia yang memberi rezeki dan dia yang menghidup dan mematikan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu tandingan. Apa maksud tandingan? Kamu menyamakan sesuatu yang lain dengan Allah, dengan kamu beribadat dan menyembahnya. Artinya kamu sekarang ini mensyirikkan Allah. Jangan kamu jadikan bagi Allah itu tandingan. Sedangkan kamu mengetahui bahawa perkara-perkara tersebut tidak memiliki ciri-ciri rububiyah yang Allah nyatakan di dalam ayat Al-Quran ini. Adakah manusia boleh mencipta hujan? Adakah manusia mencipta bintang-bintang? Adakah manusia yang mencipta langit? Tidak. Maka janganlah kamu jadikan selain daripada Allah tandingan dengan kamu menyembah perkara tersebut.
sedangkan mereka tidak memiliki apa-apa kelebihan dan kekuasaan. Yang berhak disembah hanyalah pencipta yang menguasai apa yang ada di alam ini. Sekarang ini Allah tegaskan tentang rububiyah dia. Antum tengok Allah kata apa? Sembahlah Rabb kamu. Apa dia Rabb itu? Yang mencipta kamu dan orang-orang yang sebelum daripada kamu. Dia yang menjadikan bumi terbentang, langit sebagai binaan. Dia yang menurunkan hujan sebagai dan juga menjadikan hasil tanaman dan juga buah-bahan sebagai rezeki buat kamu. Itulah Rabb. Kemudian di dalam ayat yang lain firman-Nya lagi, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ayat ini juga menyatakan tentang siapakah Rabb. Allah kata apa? Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah, iaitu Dia yang mencipta langit dan bumi. Sekarang ni bila sebut Rabb membawa makna apa? Pencipta. Antum kena faham betul-betul supaya tidak ditipu oleh ahli bid'ah yang memusuhi tauhid yang tiga ini. Mereka kata, apa ni rububiyah, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, kata mereka. Lalu masyarakat terpedaya. Mereka ingat ini adalah rekaan golongan Wahabi, kata mereka. Sekarang ni faham betul-betul. Tadabbur ayat Al-Quran. Kamu mendakwa kamu orang yang berakal dan kamu menganggap akal itu sumber kebenaran. Kenapa kamu tak hayati ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang Rabb? Gunakanlah akal fikiran untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan Rabb. Allah dah cerita dah dalam ayat ini dan juga ayat yang sebelumnya bahawa Rabb kamu adalah Allah. Siapa Rabb itu? Yang mencipta langit dan bumi. Dalam tempoh 6 hari. Kemudian dia tinggi di atas arasy-Nya. Dia yang yughshil lailan nahar yatlubuhu hasitha. Dia yang memasukkan malam ke dalam siang. Maksudnya apa? Siang hari ini tiba-tiba ia bertukar menjadi malam. Siapa yang melakukannya? Allah Azza wa Jalla yatlubuhu hasitha. Ianya berlaku dengan pantas. Bila terbenamnya matahari, kemudian kita tengok sekejap saja, muka bumi ini menjadi gelap. Siapa yang melakukannya? Allah Azza wa Jalla, Rabb kita lah. Bila terbitnya matahari, tiba-tiba permukaan bumi yang gelap ini sekejap sahaja menjadi terang benderang. Perkara yang tak mampu kita buat. Siapa yang melakukan ini? Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Oleh itu jangan kamu mengingkari. Bila ahli sunnah wal jamaah menyatakan tentang tauhid ar-rububiyah, ia membawa erti kita beriktikad bahawa Rabb kita iaitu Allah, Dia yang melakukan kesemua perkara ini. Allah beritahu Dia yang mencipta langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Dan Dia yang menjadikan malam dan siang. Artinya Allah yang mentadbir alam ini. Kemudian Allah katakan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan dan bintang-bintang kesemuanya tunduk dengan perintahnya. Bumi bergerak, matahari bergerak, bulan bergerak. Gerak ataupun tidak? Semua orang mengakui. Hanya orang yang gila saja yang mengingkari bahawa bulan, bintang, matahari itu ianya bergerak. Kita tengok sebelah pagi dia berada di timur,
Kemudian semakin lama semakin tinggi pergerakannya sehingga berada atas kepala kita. Kemudian matahari ini semakin condong ke barat, kemudian ia tenggelam. Bergerak ataupun tidak? Bergerak. Begitu juga dengan bintang-bintang dan bulan. Malam ni kita nampak dia di sebelah sana. Malam esok tengok-tengok dah naik ke atas sikit. Kemudian malam seterusnya ianya semakin menghala ke timur, ke barat. Bergerak ataupun tidak? Bergerak. Jadi Allah beritahu matahari, bulan dan juga bintang-bintang ini semuanya tunduk kepada kekuasaan Allah, perintah Allah. Ianya bergerak dengan perintah Allah dan tadbir Allah. Bukankah ini makna Rabb? Kenapa manusia mahu mengingkarinya? Pahami betul-betul. Bila Allah nyatakan tentang Rabb, maka ianya menunjukkan kepada makna-makna yang seperti ini. Penciptaan, kekuasaan dan juga tadbir Allah ke atas apa yang ada di langit dan juga di bumi. Oleh itu umat Islam perlu sedar bahawa perbuatan mereka mengingkari apa yang dipanggil dengan tauhid ar-rububiyah ini, ianya merupakan perkara yang tidak benar. Kembalilah kepada kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian Allah kata ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya miliknya penciptaan. Allah saja yang mencipta. Ada selain Allah? Tak ada. Selain Allah yang mencipta alam ini. Penciptanya hanyalah satu. Dan juga segala urusan yang ada di langit dan di bumi, kesemuanya di bawah kuasa dan tadbir Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha agung Allah yang merupakan Rabb bagi sekalian alam. Allah tutup ayat ini dengan kalimah Rabb juga, untuk menunjukkan bahawa apa yang terjadi di alam ini, penciptaannya, tadbirannya adalah di bawah kuasa Allah. Ada yang tak betul pada tauhid rububiyah ini? Kalau kamu faham apa makna ar-rububiyah, maka kamu tak akan mengingkarinya. Oleh itu umat Islam jangan cepat terikut-ikut dengan apa yang dinyatakan oleh sebahagian manusia yang mengingkari tauhid yang tiga ini. Bila kita beriktikad bahawa Allah memiliki ciri-ciri ini, penciptaan, tadbiran dan kekuasaan, kita beriktikad tak ada yang berkongsi dengan Allah pada ciri-ciri ini. Ini yang dipanggil dengan tauhid ar-rububiyah. Tauhid, kita dah tahu makna tauhid. Rububiyah maknanya ciri-ciri Rabb, iaitu yang mencipta, mentadbir, menguasai alam ini, termasuk memberi rezeki, menghidup, mematikan, yang boleh mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Kuasanya hanya pada Allah. Ada yang tak betul pada i'tikad yang seperti ini, sehingga kamu wahai manusia menuduhnya sebagai i'tikad yang sesat, kemudian kamu mempersendakannya, mengejek-ngejeknya. Adakah yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi? Tidak. Maka janganlah tertipu dengan apa yang didendangkan oleh manusia-manusia yang memusuhi tauhid yang tiga ini. Kemudian firman-Nya lagi, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah beritahu, Dia yang mengangkat langit tanpa tiang. Kamu melihatnya. Semua nampak langit? Nampak langit? Ada tiang ke tak ada? Tak ada. Itu menunjukkan apa? Kebesaran Allah Azza wa Jalla. Antum pergilah ke mana pun, pergi ke Jepun, ke Amerika ke, kutub utara ke, kutub selatan, anda jumpa tiang bagi langit.
Tak ada jumpa tiang bagi langit ini. Siapa yang mengangkat langit ini agar tidak jatuh? Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita melihat langit ini, kita merasai kebesaran dan kekuasaan Allah, keagungan Allah. Allah ceritakan bahawa dia yang melakukan perkara ini. Thumma stawa 'alal arsh. Kemudian dia tinggi di atas arasnya. Sebagaimana yang saya dah sebutkan di dalam pembetulan di Facebook, kalimah berada itu antum padamkan. Berada di atas arasy. Padamkan kalimah berada sahaja. Dan kalau untuk ayat ini tukarkan kepada kalimah tinggi, kerana ala wartafa'a bermakna tinggi. Padamkan, kemudian tukar dengan kalimah apa? Tinggi. Semua yang ada buku padamkan belakang. Padam kalimah berada. Kenapa kena padam, Ustaz? Sebab kalimah berada tak ada disebutkan dalam nas. Bila kita nak terjemahkan, kita terjemahkan mengikut apa yang ada di dalam nas sahaja. Itu cara kita ahli sunnah. Ya? Sebab Allah kata dia fawqas sama. Fawqa di atas langit. Jadi kita tak payah tambah berada. Allah berada di atas langit. Kita kata Allah di atas langit. Begitu juga ayat ini. Thumma istawa 'alal arsh. Istawa itu maknanya apa? Ala wartafa'a. Ala maknanya apa? Tinggi. Begitu juga dengan irtafa'a. Jadi kita kata apa? Kemudian dia tinggi di atas arasnya. Jadi kita buang kalimah berada. Ya? Antum ambil pemadam ke atau pen ke, buang kalimah berada ini. Tukarkan dengan kalimah tinggi. Dengan kalimah tinggi. Ya? Jadi Allah Azza wa Jalla dia tinggi di atas arasnya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dialah yang memperjalankan matahari dan bulan. Kemudian Allah kata apa lagi? Kullun yajri li ajalin musamma. Kesemuanya beredar mengikut tempoh yang ditetapkan. Allah dah tetapkan pergerakan langit dan pergerakan matahari dan bulan ni. Pernah matahari tak terbit? Pernah matahari tak terbit? Ataupun kita tunggu-tunggu pukul 12 baru terbit. Biasa terbit sebagai contohnya pukul 7 lebih. Hari ni tengok-tengok gelap sampai pukul 12 baru keluar matahari. Pernah terjadi begitu? Tak pernah. Jadi sekarang ni siapakah yang menentukan perjalanan ni tadi? Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah, yudabbirul amr. Dia yang mentadbir segala urusan. Yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Dia menjelaskan bukti-bukti. Semoga kamu menjadi orang yang yakin dengan pertemuan dengan siapa? Rabb kamu. Rabb kamulah yang melakukan kesemua perkara ini. Jadi Allah menceritakan tentang rububiyahnya di dalam Al-Quran. Faham, nampak ataupun tidak mana rububiyah ni? Siapa Rabb kamu? Rabb kamu adalah Allah. Kenapa kita sebut kalimah Rabb? Kenapa Al-Quran nyatakan kalimah Rabb di dalam ayat-ayatnya? Kerana Rabb itu membawa makna apa? Pencipta, pentadbir dan penguasa alam ini. Jadi hayati betul-betul ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang rububiyah Allah. Moga dengan itu kita akan nampak kebenaran yang ada pada tauhid ini tadi. InsyaAllah pada
Hari esok kita akan sambung pembacaan bagi bahagian yang berkaitan dengan tauhid rububiyah ini.